Kenapa kita kena sayang Nabi? Ini penting. Kenapa kita kan tak sampai pula situ. Kenapa kita kena sayang Nabi? Ya? Sebab apa kita kena buat apa benda yang saya cakap tadi. Kita kena buat ini, kita kena buat itu, kita kena buat ini, amalkan apa Nabi suka. Sebab sunnah Nabi ni Nabi sebut, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Tengok, Nabi bagi kita standard paling rendah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Itu sebab Nabi bagi standard, sebab sayang umat dia. Siapa hidupkan satu sunnah aku, bukannya 100 sunnah aku, bukannya 10 sunnah aku, satu sunnah aku. Makna nak bagi hint, tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Kalau kita dapat buat sembahyang sunat, buat sembahyang sunat. Dapat kita nak amalkan makan buah tamar, jangan nak makan buah tamar ni bulan puasa saja. Bulan puasa barulah terdengar iklan nazak-nazak kawan. Soft tayo. Ya soft tayo. Habis puasa masuk raya buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Tak dengar dah, dah meninggal dah. Tak dengar. Tiba-tiba puasa terempan, soft tayo. Hidup dia lagi. Hidup. Buah tamar kena ada, standby kat setiap rumah. Senang tiba-tiba nak tahnik dengan budak kau, kan? Macam-macam lah. Kemudian pagi, itu sarapan paling baik kalau nak diet, 7 biji. Nabi kata barang siapa yang amalkan 7 biji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan padanya penyakit keracunan. Maknanya termasuklah, tak kisahlah, toksin, benda tak elok dalam badan kita ni, semua boleh buang. Makan buah tamar hari-hari. Kita tahu kan sirah Nabi macam mana orang cuba racun Nabi, tapi tak mau dengan badan Nabi, sebab Nabi memang amal buah tamar setiap hari. Itu dia. Kan? Begitu juga sedekah. Itu salah satu tanda syukur. Nabi sedekah banyak-banyak. Nabi dengan tak ada pun Nabi bagi. Nabi susah hati kalau tak boleh tolong orang. Kita sedekah, bagi. Nampak tabung, jangan lelap. Tu tabung lah, poti bosi letak tengah. Mana bukan tabung, bapak segala tabung letak. Sumbik dan duit. Tak ada duit kecil, bagi duit besar. Duit tak bawa masuk ni pun. Tahulah je kes surau, nak format dan besok hantar kat kedai, jual lepek berapa. Iya, betul. Sedekah. Apa kelebihan sedekah? Kenapa nampak tabung dulu dia? Nyoluk, mana duit kecil ni? Sap. RM1 tahu dah. Zap, orang tepuk belakang. Apa? Pokoknya orang tu hulu duit. 100 bagi. Zap. Lopeh tabung tu. Handah ni. Lopeh semayang. Bang, handah kau bang. 100 kau bagi bang. Tak ada. Masa kau saluk poket kau tadi, duit kau agak jatuh tu. Duit dia juga. 100. Mana kau banyak bagi yang ini. Bagi. Apa kelebihan sedekah? Ampe kelebihan sedekah. Yang pertama. Apa dia? Nombor 1 apa? Mengkayakan hati walaupun miskin rasa kaya. Yang kedua, membersihkan harta, rasa cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Nampak tabung surau ni sumeklah duit, insya-Allah. Selagi mana diguna untuk kebaikan, kita pun dapat saham sama. Okey, kita beliau cerita tentang ikon. Nabi ni sebagai ikon. Kenapa kena sayang Nabi? Sebab paling senang, sebab Nabi sayang kita. Dan tak mungkin kita dapat sayang Nabi lebih daripada Nabi sayang kita. Jadi bila dah tak mungkin, tak ada kata tu, tak yahlah dah tak mungkin. Tak, kono juga sayang Nabi. Melebihi daripada orang lain. Kalau dengarlah kisah Nabi sayang kita, tak patut benar kita tak sayang Nabi. Apa dia? Pertama, sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Aku paling rindu umat akhir zaman. Kenapa lah? Kenapa kau rindu umat akhir zaman pula? Mana mungkin aku tak rindu pada mereka. Mereka boleh taat pada perintah Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekali pun mereka berpeluang memandang wajah aku. Tu Nabi sebut. Yang kedua, Nabi pernah tanya Jibril, wahai Jibril, neraka ni macam mana keadaannya? Wahai Muhammad, tahu neraka ni dibakar nyalaan api tu selama 1000 tahun, daripada merah sampai jadi putih. Dibakar lagi 1000 tahun, daripada putih sampai jadi hitam. Kalau terbuka lah sedikit pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni.
Macam tu punya dahsyat dengan tahap itu. Kan balanya nak disebutkan nisbah api neraka ni. Percikan percikan. Tahu tak percik macam kita bakar lomang ada percik api tu, percik saja tau. Bayangkan percikannya saja 70 kali ganda daripada himpunan api yang paling panas dalam dunia ni. Mana himpunkanlah api paling panas, Malaysia hantar satu api paling panas, US hantar satu api paling panas, kan? Morocco, semua negara lah dalam dunia kumpulkan, itu pun masih lagi kurang 70 kali ganda daripada percikan saja. Oh dahsyat Lepas tu macam mana keadaan Ada 7 pintu wahai Muhammad. Apa pintu Pertama neraka Hawiyun, neraka Sakar, neraka Hutamah. Dia sebutlah untuk orang munafik, untuk orang yang menyamar api, sampai pintu ke-6 dia sebut Kau kata tadi ada 7. Pintu ke-7 untuk siapa? Kau cakaplah. Jibril pun senyap lama, nak jawab tak? Sebut salah. Kau cakaplah wahai Jibril, kau beritahulah aku, sesungguhnya pintu yang ke-7 dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Menangis Nabi sampai pengsan. Jibril pun nangis, memangku Nabi. Nangis. Kemudian bila Nabi jaga, Nabi terus tanya, wahai Jibril, aku tahulah ada satu pintu untuk umat aku, tapi ada tak seorang yang masuk dalam tu? Dengan harapan pintu ada, tapi seorang pun tak masuk. Kononnya, kata Jibril, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Nabi terus masuk ke dalam sadih. Seminggu Nabi tak keluar, tak jumpa orang. Nabi keluar pergi masjid, Nabi balik. Keluar balik, Nabi tidur menangis, Nabi semayang menangis, Nabi duduk monong pun menangis, mengenangkan nasib umat dia. Punya sayang Nabi kat kita. Kemudian Nabi, waktu Nabi dah huzur, lepas ayat khutbah terakhir Nabi baca, pembacaan khutbah terakhir, dikatakan 6 bulan selepas itu Nabi wafat. Ada yang kata 6 bulan ke 2 tahun antara tu. Makna Nabi mengalami proses yang sama macam kita. Iaitu kebanyakan kita ramai yang sakit lama meninggal. Jadi Nabi mengalami proses yang sama. Dan waktu Nabi tengah uzur terlontang, Nabi itu dah terbaring, Nabi nampak Jibril. Wahai Jibril, ada tak apa-apa berita gembira kau boleh bagi ke aku? Kau cakaplah. Nabi dalam lemah tanya. Jibril kata, wahai Muhammad, kau jangan risau. Dah dijamin syurga dah untuk kau. Tak sah kau risau. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nabi tak nak dengar pasal dia. Dia nak tahu pasal umat dia. Wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan umatmu dah masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk. Barulah Nabi senyum. Macam tu sekali lah. Kemudian satu hari datanglah malaikat maut. Fatimah kata ada seorang di luar sana, tak pernah kulihat wajahnya. Tiba-tiba datang pula dia hari ini nak bertemu denganmu ya Rasulullah. Wahai ayahandaku, kata Nabi, sesungguhnya itulah yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia. Dia akan memisahkan kita semua. Kemudian menangislah. Itulah dia malaikat maut. Menangis Fatimah. Kau benarkanlah dia masuk. Masuk malaikat maut, Nabi pandang. Mana Jibril? Biasa dia ada. Tak nak kau Jibril tengok aku. Jibril dah lari siap-siap, tak sanggup tengok kekasih Allah ni dicabut nyawa. Waktu nak cabut nyawa tu, ya Allah sakitnya. Dan ayat hujung tu, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni. Makna Nabi masih fikir umatnya dalam sakit. Dan kemudiannya, waktu sakit tu, Nabi minta, ya Allah kau berikanlah kesakitan umatku semua tu bagi ke aku, supaya umatku tak sakit macam ni. Ya Allah sayang macam tu. Dengan tahap Nabi sakit ni, tu ada pandangan kata, dicabut nyawa ni tetap sakit. Tetapi dah ada pandangan kata dah tinggal 1/3 je, sebab 2/3 lagi Nabi dah ambil untuk kita. Itu yang tak patut kita tak sayang Nabi. Dan Nabi simpan. Nabi tak pernah doa terbalik kalau umat dia, tak pernah. Sayang dekat kita. Jadi kita apa lah nak sebut nama Nabi dan nak hidupkan sunnah Nabi. Buat tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Dan satu soalan bocor nak bagi. Waktu akhirat nanti, katalah Nabi kona kita, yang kita tadi minta tolong Nabi, Nabi kona kita. Nabi nak bawa umat dia masuk dalam syurga.
Nak bawa ni tiba-tiba terdongar bunyi bingit betul. Bunyi apa ni? Rupa-rupanya bunyi ngauman api neraka. Yang mana jaraknya lebih kurang 500 tahun perjalanan. Tapi telinga dah tak tahan. Lepas itu Nabi sebut apa? Demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api. Nabi halau. Makin okey api tu. Nabi halau, makin okey api tu. Macam mana nak buat tu? Datanglah Jibril, membawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah gelas ini, kau siramkanlah air ini kepada api itu. Gelas. Bukan beli di baldi. Bukan gayung. Bukannya satu kontena. Satu gelas. Nabi ambil, Nabi siram. Reda api. Nabi heran. Wahai Jibril, air apa yang kau bagi kat aku ni? Wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Nak tunjukkan menangislah atas dunia ni. Ya, menangislah atas dunia ni kerana Allah. Mengenang dosa. Kan 7 golongan yang mendapat perlindungan arasy Allah. Yang tak ada naungan selainnya akhirat besok apa dia? Nombor 1, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang muda yang menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan mana perempuan miskin dan buruk boleh. Kalau dah lawa dan kaya, dia boleh tolak. Dia kan pula buruk dan miskin. Yang keenam, orang yang bersedekah, tangan kanan bagi, tangan kiri tak tahu, merahsiakan sedekah dia. Dan yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendirian, basah pipi dia dengan air mata kerana mengenang dosa pada Allah. Nampak